Pergi tengok kat sofa dia minum, dia welcome drink dulu. Wah, cantik rumah dia, swimming pool dia. Baru dia makan. Tapi seorang ni dia datang, dia masuk terus, dia tak peduli swimming pool, dia tak beli makanan, dia terus pergi cari siapa pembantu tuan rumah ya. Saya tak nak makan, tak nak tengok rumah, tak nak duduk, nak jumpa Tuan Syekh aja. Okay. So, asisten dia pergi, Tuan Syekh, ada seorang ni nama dia Ahmad, dia tak nak apa-apa, nak jumpa tuan dulu. Kalau bonda jadi, okay, bawa curious kan? So, bila jumpa, okey, saya datang untuk tanda hormat, ingin bertemu empat mata, nak dapat barakah daripada Tuan Habib, doakan saya. Dah makan? Tak, saya tak nak makan. Mana boleh, awak tetamu saya. Okey, cakap asisten, awak pergi ambil kambing golek, ambil semua tu, give him the best place to sit and makan. Ataupun duduk makan. Saya pun belum makan, jom makan dengan saya. Subhanallah. Macam itulah hidup kita. Kalau tengok hierarki bonda akan beri sekarang, bonda share screen sekarang, keluar tak? Allah, tak betul. Atau anda kejap Okey, bonda share screen. Boleh, insyaAllah. Sambil-sambil tu bonda ya. Dan Alhamdulillah, syukur bonda. Rupanya ada 3 jenis orang yang kalau kita jemput di Kemazis, ada yang jenis terus makan. Talib pun jenis yang macam tu, tak apa, kita makan, lepas tu kita caw. Jenis macam tu. Kedua, ronda-ronda tengok rumah orang tu, ada wah besar rumah dia, pintu dia macam ni, dia punya perhiasan rumah, periuk belanga dia semua kita tengok. Ataupun terus cari tuan rumah. Ini yang membezakan 3 kategori ni bonda ya. Okey, so baik, tak apa, sambil-sambil. Okey, boleh nak share? Boleh dah share sekejap ya. Tak apa, boleh. Kita boleh tunggu. Tak apa bonda. Kejap. Dia dah taruh dah slide. Dah ada. Slide tu pun dah nampak dah. Tekan button share tu bonda. Ada insyaAllah. Bonda tekan button share tapi yang lain keluar kejap ya. Okey. Alif dah pilih bonda sebagai co-host insyaAllah. Bonda boleh tekan button share. Alif. Kenapa keluar yang ni, yang kecil-kecil ni? Kecil-kecil. Bonda kena pergi kat file tu, bonda tekan dulu. Macam tadi semalam tersilap. Bonda dekat keynote Alif. Maklum dekat keynote dah. Please, bonda nak sangat you all nampak tak? Belum lagi. Cuba Alif share. Kena bonda forward kat Alif. Okey, tak apa. Bonda akan teruskan Okey, teruskan bonda. Okey, so levels of intention, kalau tidak tak apalah, bonda tahu dia punya level, tapi bonda suka nak suruh you all tengok kan benda tu kan, supaya dia akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa. So, bayangkan orang yang jumpa tuan rumah tu dia dapat macam tu juga dengan Allah you all. 3 jenis, ada orang di dunia ini dia cuba dapat kekayaan. So, level yang paling bawah ialah orang buat sesuatu kerana wang. Kerana duit. Okay, when you do something for money, kalau you all berniaga, you all marketing pasal nak duit, itu yang you all dapat. Okay, tetapi bila you all buat, you usaha tak dapat, you akan frust. Because your intention is only for the duit. Tak ada duit, you tak happy. So you dalam keadaan bahagia bersyarat. Saya hanya bahagia kalau sales saya reach berapa juta. Okay, itu untuk duit. Yang kedua, lepas tak dapat duit, you buat sesuatu untuk nama dan nama, gelaran, whatever, followers, famous, jadi ikon dan sebagainya. Ini menyebabkan kita jadi kadang-kadang kalau dapat kita ego, kalau tak dapat kita kecewa. Dan yang ketiga, bagus sikitlah niat dia. Dia cuba nak jadi orang yang feel good. Oh, I feel good. Ada, Prof kata ada beri dapat. Nak dah rasa bahagia, beri bahagia. Beri bahagia, dapat bahagia. Dapat bahagia sebab ada bahagia. So you adjust that. But still it's about you. So first, I want to have lots of money. Number 2, itu emotion Alip. Ini slide ni Alip kita belum ada. Ini ilmu baru. Okay. Tapi ni boleh juga, ini modal kehidupan. Shall I talk about this Alip? Tak apa. My line is thinking masih macam ni tak apa. So masih ilmu baru. So for first you nak duit. Lepas nak duit, you all nak famous. Number 3, you want to feel good. So the first 3 ni, 4, I call it level 6, 5, 4. Ini dia panggil dunia paradigm. Still life is about me. How do I feel? I feel good, I feel famous, I feel rich. Kan?
I want to be rich, I want to be famous, I want to feel good. Ini semua ni bagus dari segi dunia saja, tapi senang nak stres. Sebab your life, hidup hanya diri kita dan horizontal saja. Kita dan makhluk. Kita dan makhluk. Kita dan makhluk. Okay? This is only short term. Tetapi kalau you all naik ke level 3, 2, 1, bila you masuk kepada akhirat paradigm. Yang tadi dunia paradigm. Akhirat paradigm ialah apabila you buat sesuatu untuk pembersihan jiwa. You rasa, oh Masya Allah, aku dah tak larat. Kau yang first 3 tu hidup daripada luar ke dalam. Nilai kita bergantung pada duit kita ada, nilai kita bergantung pada followers kita ada, nilai kita bergantung berapa orang puji kita, dia baik, dia tenang, macam-macam puji kita, it's all about me. But once you go to the 4th level, ya Allah, aku nak dekat denganmu, ya Allah. Okay? Dan kita naik lagi sampai kita nak syurga. Ya Allah, aku nak melihat wajahmu di syurga bersama anak-anakku. Syurga tanpa hisap. Aku berniaga ni, kalau aku masak ni, aku basuh, aku selawat, aku bersih, aku niat. Setiap orang yang makan makanan aku ni jadi sihat. Setiap sel yang tumbuh daripada makanan ini menyebabkan orang tu dapat ibadah dengan baik. Aku sediakan makanan yang sihat. Aku tidak letak sebut perasa yang banyak sebab engkau melihat, ya Allah. Aku nak makanan aku halal dan thayyiban. Okay? You are so sifat ihsan, merasa Allah melihat. Tapi yang the highest you all, inilah subhanallah, kita semua kena capai di tahap. Siapa capai tahap ni, subhanallah, macam orang jumpa tuan rumah tadi dapat semua. Iaitu cinta Allah, cinta Rasul, hidup penuh dengan rasa cinta mahabbah. Masya Allah. Orang yang macam ni, dia dah hidup cinta pada Allah, cinta pada Rasul, maka dia sampai tahap di mana dia cinta semua orang tanpa syarat. Tanpa syarat. You don't have to do anything to me asalkan anda makhluk ciptaan Allah yang aku sayang, aku santuni, aku hormati, aku doakan. Can you imagine you all? So mungkin Alif boleh tunjuk graf tu Alif, emotion yang 6 tu. So we can only live daripada dalam keluar dan emotion mahabbah pada Allah kalau kita jaga tepung kehidupan kita. Pagi tadi dekat 7 AM, mungkin ada yang tak join 7 AM, kita punya hidup ni, modal kehidupan kita you all ialah tepung kehidupan kita ialah kita punya emotion. So sebab itu David Hawkins, Alif boleh tunjuk graf tadi. David Hawkins menunjukkan, dia buat kajian di mana status emosi seseorang menentukan kejayaan dia. Dia panggil tahap kesedaran. Dalam buku beliau bertajuk Power versus Force. Okay, ada orang hidup dia powerful, ada orang dia forceful. Mana sedap you all? Okay, siapa tak jawapan dia? Mana bagus, powerful ke forceful? Kalau powerful, from inside, you project out, and from outside, things come to you. Tapi kalau force, you have to use so much outside. Ini yang penat. Dan perhatikan di bawah sekali. Ya, di bawah sekali tu, dia panggil zon sengsara terperangkap dalam emosi negatif. Jadi bunda nak you all yang menonton ni, first niat untuk cinta Allah, untuk syurga Allah, untuk dekat dengan Allah. Yang lain-lain tu, you all punya, you feel good, jadi famous ke, dapat duit itu datang sendiri. Ini yang kita kata, kita kejar akhirat, dunia datang sendiri. Okay? So, bayangkan, orang yang, bunda nak cakap, sebelum you all buat apa-apa perniagaan, tolong tengok you punya state of being. What is your emotion? About yourself, about makhluk lain, dan about dunia. Kita mesti align you all. You must say, saya sayang diri saya sayang semua orang, seluruh dunia sayang saya rasa dunia ni tempat yang paling indah. Life is beautiful. Always say that. Walaupun you tengok, sale tak ada, suami garang. No, it doesn't matter what happened outside. Tapi your movie, your sangkaan, your projection pada Allah tu mesti maintain macam syurga. Orang yang bijak, orang yang berjaya, dia yakin pada benda yang ghaib, yang tak nampak. Tapi kalau kita hanya cakap, kalau bunda tanya, apakah anda percaya apa anda lihat?
ataupun anda lihat apa anda percaya? Siapa boleh jawab? Apakah anda percaya apa anda lihat ataupun anda percaya, ataupun anda lihat apa anda percaya? Apa beza tu? Okay, a bit deep. Siapa boleh handle so far? Okay, a bit deep, di mana we must remember this all. You believe what you live. Macam tu anak-anak kita kat rumah tu. Kita akan percaya apa pengalaman yang kita hidup. Sebab itu tak semua orang, dia laki dapat keluarga yang dekat tahap atas tu. Ada orang tahap dekat bawah, keluarga dia sangat negatif. Tetapi pasal ada kesedaran, dia perlu lompat naik ke atas. Okay? So, bunda nak you all semua audit diri before you start any marketing, any strategy, any perkahwinan, any pekerjaan, any pelajaran. Do not start anything until you all jaga you punya tepung kehidupan. Tadi bunda dengar ceramah ulama lah, dia kata, hidup kita ni, kita kalau buat kuih, dia punya ilmu dan ibadah ataupun ilmu dan amal kita, mana ilmu marketing, amal marketing kita tu, kalau ilmu solat, amal solat kita tu, ilmu puasa, amal kita, puasa kita tu cuma garam. Tetapi tepung ialah akhlak. Tepung ialah akhlak. So bayangkan satu kuih, satu roti, tepung mungkin 99%. Garam cuma sikit secukup rasa. So ilmu dan amal ialah garam, akhlak ialah tepung. So akhirnya you all, whatever you do, jaga akhlak dan adab. Okay? Kita pun tahu kalau kita berniaga, macam Talib kata tadi kan, kita pergi spam sana, orang tak buka akhlak. You lose it. Overselling, overpromise, underdeliver, all this. You terlampau overselling, hard selling because roh kita boleh rasa. That's why there's such thing called spiritual marketing. Jiwa. Kita manusia bertindak bukan berdasarkan akal. Banyak orang tahu rokok tak bagus tapi merokok. Manusia behave according to the emotion. Emotion is your 95% of your life. Emotion is your modal kehidupan. Emotion tepung kehidupan. So ini ialah emosi yang bunda nak you tampal ni, tengok where am I at. Kalau you all dalam benci diri, nak tahu tanda benci diri, tengok muka cermin tak mau tengok. Tak suka ambil gambar, tak suka tengok diri kita. Itu you ada self-hatred. Dan siapa yang benci orang, siapa benci diri, memang ramai kita benci orang. So siapa kat sana banyak haters, dia bukan banyak hate orang, that means you hate yourself. So you dalam zon sengsara, bunda doakan Allah beri hidayah pada you all. Siapa yang rasa bersalah, aku guilty, aku tak suka, pun tak boleh. Nombor 3, siapa give up? Hantarlah PKP memang tak guna. Semua apa betul jadi memang. Itu sengsara. Ataupun sedih, memancang, I depress. Depression, some people kata is repressed anger. Kemarahan dipendam jadi depression. Ataupun takut. Takut ni macam mana, kalau takut ni macam mana COVID, takut. These are all unjustified fear, put you in sengsara, negative. So siapa yang benci all this, you akan jadi tak buat action. Tetapi ada orang hyperaktif pula, naik sikit, dia cinta dunia. Their life is all about cari duit. Ingat level paling bawah, cari duit, cari sale, tunjuk social media dan sebagainya. Dia dalam emotion, marah, sombong. Kemungkinan masa kecil kalau keluarga dia miskin, dia dihina, dia kata, aku buktikan kau. Aku akan buktikan kepada dunia bahawa aku boleh lakukannya. Kau tengoklah sikit. Kau tengoklah nanti. Subhanallah, na'udzubillah. Siapa ada rasa baca, taubat. Okay, so siapa yang ada this emotion from 20 to 175, you all are dalam zon sengsara. Orang macam ni hidup daripada luar ke dalam, jadi mangsa kehidupan. Emosi, perkataan dia apa? Alasan, bukan saya jana bani sebab mak ayah saya bercerai, saya menjadi sebab PKP, majikan, dia blaming everyone. So kalau kita merungut, mengeluh, mengumpat, you all dalam zon sengsara. So bunda nak cadang siapa berniaga, please, if you all masih buat benda ni, stop. Reset minda dulu. Bersihkan hati dulu. Don't do anything kalau you are dalam emosi negatif, sebab tepung you are tepung beracun. Okay, emotion negatif sebab tepung dia beracun. Apa saja perniagaan you buat jadi racun.
Baju buat tak elok, tudung buat tak elok, sebab semua akan meracunkan orang lain. So you must come from love. Okay, naik sikit, most of you mungkin yang daripada bawah nak naik atas mungkin okay. Saya dah mula semangat sekarang. Orang yang semangat, orang yang confident, orang optimistic, orang yang forgive orang, they are good. Ucapan tahniah, you become happy and productive. Tetapi orang macam ni masih kena kerja kuat jugalah. Tapi kita progress. Tetapi Bonda nak share lah, kalau you all go to another level, you faham semua orang. Kalau orang negatif, you faham mungkin dia kena marah dengan mak ayah dia. Kalau dia seorang yang sangat-sangat suka mulut celupa, mungkin role model tak baik. Jika you rasa macam ni, you nampak you faham orang. Lepas tu you boleh terima dan redha. So kalau you kena kutuk, kena bash by cyberbully, you kesian, you terima, you redha, ambil feedback. Orang ni high prestasi tinggi sangat, sentuh goal. Tetapi you all, subhanallah, kalau you go to the highest level, sayang tanpa syarat, subhanallah, your vibration is 500. Okay, you know Albert Einstein dia sampai 499 je, dia tak sampai love lagi. Tetapi ni Mak Saleh kan dia tak ukur Islam. Mother Teresa is 700. So siapa yang sayang, syukur, gembira dan tenang, subhanallah, your life is amazing, luar biasa, rezeki dahsyat, hidup tenang, keluarga baik, muka senyum, badan sihat, subhanallah. Jadi itulah kalau boleh Bonda nak you all semua, before you start apa-apa any tool, jaga-jaga jangan kita ada dalam tepung yang tak baik. Sebab kalaulah Allah izinkan, tengok orang-orang yang tidak beriman, yang duit banyak tapi dia tak beriman, tapi duit makin banyak, itu istidraj. Kalaulah dunia ini mulia, orang kafir semua tak dapat harta. Betul tak you all? Sebab itu yang kita buat sekarang, yang kita buat marketing mastery ni dengan niat supaya you all ada tool yang akan diberikan oleh dua insan sangat istimewa, anak dia Bonda yang sangat Bonda hormati dan hargai. Bonda pun nak belajar. Bonda doakan Khairul Hakimin dan Hizbun Allah berikan syurga tanpa hisap, istiqomah dalam kebaikan, dilancarkan lidahnya, ilmunya penuh barakah. Siapa mendengar ni dapat gunakan untuk mendapatkan ketenangan, kesenangan di dunia, rezeki halal, halalan thayyiban. Yang apabila kita buat bisnes semua human plus business, bisnes yang makanan menyihatkan, pakaian menutup aurat, apa-apa yang baik saja, semua kita lakukan, semua baik-baik semua, insya-Allah you akan naik, makin naik. Dan siapa mendengar ni jangan berhenti belajar. Because believe me, ilmu marketing lepas you all belajar dah faham, dah kurang. Dah boleh tamat marketing level. Tetapi you all, ilmu akhlak lifelong. Sampai mati. Sebab kejap hari ni kita baik, besok tak baik. Dan apakah timbangan yang paling berat di padang mahsyar you all? Ialah akhlak. Tawaduk, humbleness, sayang orang, memaafkan. Kalau kita tak fokus kepada emotion, so bagi siapa yang berniaga, kalau sibuk macam mana pun, jangan sekali-kali kita hilang akhlak. Ingat, in life, tulis ayat ni semua orang. Bukan apa yang anda dapat, tetapi siapa yang anda jadi. Once again, bukan apa yang anda dapat, tapi siapa yang anda jadi. It is not what you get. What you get is outside. Topeng tu. Harta, pangkat, rumah, kereta, semua topeng. Tetapi siapa anda jadi? Qalb, hati. Qalbun salim. Apakah hati kita semakin berpenyakit atau semakin sihat? Apakah kita sedang beroperasi? Kalau zon sengsara tu dia panggil nafsu amarah. Nafsu yang penuh dengan syaitan, dibelit syaitan dalam keadaan ghaflah dan keadaan lalai. Sangat-sangat makhluk driven, sangat-sangat dunia driven, sangat-sangat hustle culture, work hard, hustle. Dia bukan barakah culture. Kita nak move into barakah culture. So Bonda nak share you all, apa beza barakah culture dan hustle culture. Nak tahu ke? Okey, nanti mungkin Talib lepas buat ni Bonda akan beri slide 2 ni lah.
untuk dia orang panjang skrin kejap lagi pada Alif, insya-Allah Bunda akan usahakan. Nanti kita up dekat dalam page ni Bonda. So siapa yang ada dalam page ni dia akan boleh tengok lepas ni. Okay. So ingat you all, bila kita jaga tepung kehidupan, jaga akhlak kita, it's not what you get, is who you become. Jaga hati dan jiwa kita. Kita nak jadi hamba Allah yang beriman. So kita nak jadikan culture. Because kita nak tahu, if you want to know the future of a country, you look at the culture of the people. Culture ni, apa beza culture dengan activity? Ini boleh belajar daripada Tan Sri Yusof Noh. Lama dulu masa buka puasa dengan dia cakap, Muhaya, dia kata kita ni nak ubah negara, kena ubah culture. So dia kata, first we have behavior. Lepas behavior kita ada personality. Lepas personality, seorang-seorang jadi tradisi. Lepas tradisi jadi budaya. Budaya ni lah yang Bonda berdoa pada Allah Azza wa Jalla dengan Khairul Hakimin punya Viral Malaysia, dengan Hezbollah punya pandai buat konten. Kalau kita sama-sama viralkan benda ni, kita fokus kepada kita didik jiwa orang. Kita marketingkan barokah culture. Kita marketingkan hidup sayang tanpa syarat. Kita marketingkan orang supaya menyayangi semua orang. Kita marketingkan orang untuk hidup dia tengok makhluk tapi hati dia pada Allah Azza wa Jalla. Kita marketingkan supaya orang sedar. Dia minum air, dia sedar, dia doa pada semua orang siapkan air. Dia makan nasi, dia doakan orang tanam beras. Dia makan ikan, dia doakan pada nelayan tangkap ikan. Dia makan lada, subhan, kita conscious. Every day kita ambil satu makanan, ya Allah, aku nak bersyukur, ya Allah, berilah syurga pada orang. Sebelum, kita biasa doa makan je kan? Apa kata? Doa untuk orang yang membawa makanan kepada kita. Okay, so Bunda nak sebut tentang barokah culture dan ego culture. Hustle culture, cuba audit. Barokah culture is God-centric. Fokus pada Allah. Tapi hustle culture, ego-centric. I did it. It's my methodology. It's my strategy. Okay. Number 2, orang yang barokah culture ni dia sangat fokus pada purpose dan impact. Tujuan dan impact. Sebab itu kita kalau boleh bila marketing kita viral dahsyat, impact besar. Kita tujuan viral untuk impact besar. Bercakap sekali 5 juta dengar. Okay. Dan orang yang hustle culture ni, dia personal success driven. Berapa follower saya, berapa my post ni reach berapa juta. My, aku. We don't want that. Okay. Number 3, orang barokah culture ni dia akhirat fokus. Sedangkan orang yang hustle culture ni dunia fokus. Barokah culture fokus kepada penerimaan amalan, God acceptance. Ya, apa dia buat tu amalan. Tetapi orang hustle kepada material. So kalau kita asyik nak tunjuk kereta, tunjuk rumah, material, itu hustle culture. Number 5, orang yang barokah culture ni dia qanaah, dia bersyukur, wala satu syukur. Tetapi orang yang hustle culture ni tak pernah puas, macam minum air dunia, minum air garam sentiasa dahaga. Orang yang barokah culture sentiasa bersyukur. Syukur. Alhamdulillah. Cara bersyukur tandanya kita buat apa yang nikmat Allah beri, kita beri pada orang. Kebaikan pada orang. Tetapi orang yang hustle culture ni dia sangat mencari penghargaan. Penghargaan dia apa? Berapa like aku dapat, berapa komen aku dapat. Okay. Yang barokah culture lagi dia sangat fokus on dia live in the now. Dia tak overthinking. Tak, dia kalau kita bercakap dengan dia macam Rasulullah SAW kan, kau bercakap tengok mata tenung, senyum, dia dengar, dia live in the now, dia breathe, deep breath, dia senyum, dia enjoy, dia makan berslow, happy, enjoy je. Kalau dia tengah buat kerja, anak datang, dia tinggal kerja, dia tengok anak dia, because anak dia umur 2 tahun, beri 2 minit macam sama umur 20 tahun dapat 2 minit. So dia live in the now. Whatever kita plan, kalau hasil, aku dah amas target, tiba-tiba anak datang. Tiba-tiba orang datang, kita dah marah. No. Allah izinkan semua. So dia enjoy. Okay. So dia sangat fokus, tranquil, presence. Tetapi orang yang hustle appear busy. Sibuk, jangan. Itu hustle. Rushing, busy. Okay. Orang yang barokah ni dia sangat-sangat bertanggungjawab. I am responsible. I am responsible. Saya bertanggungjawab. Okay. Tapi kalau orang yang hustle ni, is my right. Sense of entitlement.
hak saya. This is mine. I did it. This is mine. Maknanya entitled. Always focus on my entitled. What do I get? Apa entitled saya? Tapi kalau orang yang barakah ni tanggungjawab, apa hak saya? Apa tanggungjawab saya? Tapi hasil, apa hak saya? So suami isteri, kalau suami tu sibuk nak hak dia tapi tak buat tanggungjawab, tu yang bergaduh. Begitu juga isteri. Dan yang last sekali ialah orang yang barakah, dia buat effort sikit, istiqamah dan dia fokus kepada benda yang jangka panjang. Tetapi orang yang hustle, dia big move, letup, short term, nak laju. Wallah, boleh dengar apa benda pun macam tu juga, nak laju je kan. So I am telling myself also. So bila satu formula lagi boleh nak beri ialah yang bagus sangat antara barakah dan productivity. Okay. Tulis formula ini you all of you, siapa berniaga, siapa marketing, fokus. Kita selalu kalau campur Talib 2 campur 2, 4 campur 2, 6. Tetapi kalau multiply 2 kali 2 kali 2 sangat besar kan? Baik. Jadi tolong tulis formula ini, Bonda pun sama, kita pun sama, everyday fokus pada 4 perkara ini. Yang pertama, energy multiply kali, focus kali, time kali equals to hasil or productivity. Okay? Sekejap ya Bunda. Yeah. Bunda sekejap. He's the share screen his ke sini? Ini Hizman screen. Sekejap. Alip boleh bantu his sekejap? Okay. Okay, baik. Maaf ya. Okay. His tengah technical. Okay, Bunda. Tadi ada 4 formula energy times apa? Maaf. Energy times focus, time multiply by time, waktu. Tenaga kali fokus kali waktu bersama dengan hasil kehidupan ataupun productivity. Okay. Energy times focus dan waktu. Okay. So kalau kita nak productivity yang tinggi, kita nak jaga 3 perkara ini. Energy kali fokus kali waktu. Dan kadang kita tak semua orang dapat 3-3, betul tak Talib? Betul. So kalau kita short time kita ada. So nak produktif, kita increasekan fokus. How to increase focus? Nak buat deep work, airplane mode kan phone, tutup pintu, tulis do not disturb, buat kerja. Fokus. Baik. No distraction. Energy bergantung kepada how positif, tepung kehidupan. Siapa yang sangat negatif, dia cepat letih. Sebab hormon negatif dia seperti kortisol yang menurunkan sistem imun dia, senang kejap-kejap sesama, migraine, dysmenorrhea, macam-macam. So jaga emotion, jaga makanan. Stop all the sugar drinks. Kurangkan gula, kurangkan garam, kurangkan processed food. Fokus on makan benda yang sihat. Okay, so jaga energy. You punya IG you follow, buku you baca, radio you dengar, Facebook, semua tu circle you, ya Allah. I tell you that one sangat-sangat penting. So energy jaga, fokus jaga dan time. Dan a good time kalau you nak buat satu benda, kita paling maksimum we try to block everything 90 minutes, 90 minit. You can block itu half an hour. Dan bagi kita yang buat kerja duduk, every 30 minutes pasang timer, bangun, jangan duduk more than 30 minutes. Bangun berjalan, baca Qul huwallah dan restkan mata. Kau tengok komputer lama, rest every 20 minutes. Look at an object 20 feet away for 20 seconds untuk kesihatan mata. Dan jangan duduk more than 30 minutes sebab untuk kebaikan badan dan sebagainya. Okay? So Bunda rasa itu yang Bunda tak sabar nak dengar, nak ada diorang ni share. Tapi Bunda rasa Bunda nak alignkan all of you. Apa-apa kita buat, kita dah nak naik kereta laju, nak tentukan tayar kita 4 tu betul, waste kehidupan kita betul, minyak kereta kita tu emosi kita, waste kita tu niat kita, steering kita tu akal kita, kita punya passenger kat belakang tu orang keliling kita. Okay, so Bonda doakan ya, tak sampai 9:45 tak apa, Bonda want to give more time to them, Talib. Is it okay? Baik. Baik, insyaAllah.
Okey kan? Thank you so much Bonda. Thank Okey you. sangat, best sangat padat, sangat very straight to the point. Terus dapat Barakah Culture, hustle culture, the formula. Lepas tu 6 niat ni semua kita akan kongsikan the slide. You guys akan boleh tengok balik. So maksudnya dalam Facebook group ni ada 48 jam. You guys boleh revisit dan tengok balik. Lepas ni kita akan post mula slide-slide Bonda ni untuk anda tengok balik. Ini adalah ini yang Bonda punya screen ni. Dapat dah. Dapat dah. Syukur. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah sekali financial, worldly gains. Okey. Kedua, kerana duit dan duniawi. Okey. Itu bawah sekali Bonda. Paling rendah sekali lah. Paling rendah. So kalau kita punya fokus pada sale dia rugi. Lepas tu dah ada duit nak nama pula, follower pula. Lepas tu yang nak rasa best. Okey, nak rasa best tu maknanya okey lah. Inilah bestnya. Okey. Yang keempat ialah yang the first tiga bawah sekali 4, 5, 6 tu is dunia paradigm, penat, akan bergaduh. Okay, you tak boleh istiqomah. Tapi kalau siapa go spiritual contentment, paradise tu, Allah pegang hati kita. Once Allah dah bantu kita, nothing can touch you, insyaAllah. Okay, so perhatikan sini. Ini dia pendek hustle culture, barakah culture tu. Okay, so siapa yang kat bawah tadi tu ialah dia punya ni baru acknowledge daripada Muhammad adapted from by Sheikh Sulaiman Nadwi. You can Google him, Sheikh Sulaiman Nadwi. Okay, Imam Fatihah yang punya slide ni. So you all, hustle culture is yang first three ya. Duit, nama semua tu hustle culture. Cuba perhatikan slide belah kanan warna hijau tu. Okay. Kalau kita financial worldly gain is a temporary euphoria. Wow, duit banyak. Tapi prone to frustration and stress bila duit tak ada ke ataupun you tak best. Yang kedua, bila you nak honor, reputation, fame, you senang rasa guilty, envy, insecurity, fear of failure. Because kalau you nak famous, ada orang famous lagi. Senang berdengki, compete. Okay, feel good factor. Kita tak akan puas hati, akan senang spiritual crisis. Kadang orang kata lah, orang ada banyak haters lah, orang kutuk lah, kena cyberbully. Orang macam ni terkesan lah. So orang kutuk dia, orang viral buruk-buruk pun dia, tapi kalau orang yang atas ni, bila orang kutuk-kutuk dia kesian. Sebab bila nampak orang tulis buruk, maknanya orang tu ada buruk, dan orang ada buruk ni tempat dia bukan syurga lah. Okay. So kalau kita naik kepada spiritual contentment, kita akan dapat starting to balance, dilema semua balance bila kita nak spiritual contentment. Dan bila kita nak syurga, kita akan harmoni, kita akan motivate. Tapi the best, zon ikhlas, nafsul mutmainnah. Untuk Allah, kita zon ikhlas. Subhanallah. So paling bawah, nafsu ammarah, dipegang oleh syaitan dalam ghaflah, dalam khayal, dalam lalai. Naik sikit, kita nafsu lawamah, kejap baik, kejap tak baik, kita semua kena berlawan. Tapi paling tinggi, nafsu mutmainnah. Wahai ya Tuhan nafsul mutmainnah, bila nak matikan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah klimaks kehidupan kita bila kita nak mati. Allah firman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. So whatever activity kita buat hari ni, lepas ni is all about akhirnya aku nak nafsu mutmainnah. Bukan apa aku dapat, tapi siapa aku jadi, iaitu hamba Allah yang taat, khalifah bermanfaat, mengharapkan syurga tanpa hisab, dengan sayang orang semua makhluk tanpa syarat. Wallahu a'lam. Masya Allah, Allahu Akbar. Barangkali mungkin sebenarnya kita rasa penat kan, kita post 7 kali sehari dan sebagainya, tapi dah buat dah. Orang yang ajar tu macam-macam dah ajar, tapi pokok pangkal ni niat tu tak betul, sebab kita semata-mata nak dapatkan kewangan Bonda, bagi testimoni yang tak betul, overclaim, tunjuk kemewahan-kemewahan yang ada dengan niat. Tunjuk kemewahan tu dengan niat pun, nanti orang percayalah aku banyak duit. Ya, itu yang penonjolan diri. Itu semua adalah rupanya pendinding ataupun penghalang pada rezeki Bonda. Ya. Masya Allah. Tabarakallah Bonda, terima kasih banyak-banyak.
Ya, terima So kasih. Bonda, kita akan bersama dengan Tuan Khairul ni sekejap lagi ni Bonda, Okey. dan Talib nak kongsi sebenarnya dengan semua. Bahawasanya Talib sebenarnya Bonda mula belajar tentang marketing ni daripada tahun 2000, betul-betul lah social media punya marketing sebelum ni Talib secara offline, kereta Talib buat urusan kereta, tapi benda tu jumpa face to face dan sebagainya lah. Kita ada salesman dan sebagainya. Kita tak pernah buat marketing online. Facebook is very new to me masa tu, ketika Ya. itu. Ya. 2015 Talib mula kenal dunia social media, marketing social media. Talib pergi jumpa macam-macam tok guru, Sifu ini, tok guru tu, coach ini dan sebagainya. Ada yang semua bagus, subhanallah. Cuma ada bahagian-bahagian yang perlu diperbaiki, iaitu mencipta testimoni yang kurang jelas, testimoni yang tak jujur lah, tak jujur, dan sehingga kan ada yang sanggup Bonda menulis dengan cara tidak jujur tu, maaf lah, mungkin bahasa kasarnya adalah menipu untuk mendapatkan testimoni, menipu untuk mendapatkan orang supaya PM dia dan beli dan sebagainya. Tapi akhirnya memang naik perniagaan tu, tapi kebanyakan yang tadi tengok akhirnya mereka ni ada cabaran hari ni. Masuk perniagaan mula daripada kosong, tiba-tiba di ujung perniagaan tutup, berhutang pula 2 juta ringgit. Bila kita tengok dia masa dia naik tu memang betul dia beli kereta, beli tu semua, dan yang ditunjuk kereta, rumah tu semua bukan duit dia bayar cash, dia hutang. Bila perniagaan dia drop, kereta masih dalam keadaan hutang, rumah masih dalam keadaan hutang, dan dia dalam keadaan berhutang. Kereta semua dia ambil, hidup dalam aib, takut, tak berani nak posting kat Facebook, terus hilang. Kalau dahulu dia hidup tenang dan sebagainya, tapi adakah itu yang kita nak? Adakah kita yang berada dalam sini, semua ahli usahawan yang nak dekat dengan Allah, adakah kita nak bermula begitu, prosesnya nak ending begitu? Benda. Sebab kita cari yang bawah tu, piramid yang Bonda tunjuk tu sangat tepat, mencari dunia. Kan, aku nak tunjuk kat orang dan sebagainya. Itulah dia, nanti kita nak bertanya dengan Tuan Khairul Hakimin. Memang meletihkan lah kalau kita buat cara begitu, ya. Jadi Bonda, terima kasih banyak-banyak Bonda. Boleh follow. Kita jumpa lagi, baik. Jadi kepada anda semua yang di rumah, yang duduk front seat tu, dapat seat yang paling best, mungkin ada air, minuman, ada kopi dan sebagainya, ada biskut. Okey, boleh ambil masa 2-3 saat, 2-3 minit ni, Bonda kata renggangkan otot dan sebagainya, boleh bangun, baca Qul Huwallahu Ahad. Kita baca sama-sama Qul Huwallahu Ahad. Mungkin tengok skrin ni mata dah letih, kita pandang tempat lain. Pandang tempat lain, tengok anak-anak ke apa, baca Qul Huwallahu Ahad, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, alhamdulillah, syukur. Dan saya sebenarnya dah tak sabar nak bersama dengan seorang hamba Allah ni. Saya boleh katalah dia antara the most romantic person in the world lah yang saya pernah jumpa. Sangatlah romantik cara dia bercakap. Kita sama terpana tengok je kan, dia bercakap kan. Sangat romantik, alpha. Dia punya energy tu dia bagi alpha. Dia akan membuai dan dia akan masuk dalam otak subconscious mind tau, bukan otak sedar, subconscious mind. That's why kadang keberkatan ni bila orang bercakap dia boleh ingat, sebab keberkatan orang yang nak memberi itu. Itu dia. Jadi kepada semua yang ada bersama saya, tolong pay attention. Ini sangat penting. Bonda dah bagi tahu core dia tu, Bonda dah bagi tahu yang sangat core. Kita pergi ke lapisan seterusnya, iaitu bagaimana kita nak menyusun strategi. Kadang-kadang kita ni buntu ilmu ni macam mana, ya Allah aku nak tulis, hari ni aku ada ilmu. Tulis, kau padam balik. Kau tulis, lepas tu kau padam balik. Last kau tak share. Ada tak orang macam tu? Dia tulis tajuk, lepas tu macam cerita aku tak best lah. Lepas tu dia post, lepas tu kejap lagi dia edit balik. Dia pun tak faham apa benda dia tulis. Macam mana orang nak baca kan? Jadi kita nak tahu, first niat tu letak depan dulu. Aku menulis kerana apa? Terus cakap aku menulis kerana Allah. Ingatkan diri kita, saya menulis kerana Allah, saya menulis kerana Allah, saya menulis kerana Allah. Dan seterusnya datanglah ilmu, cara-cara macam mana nak nulis. Kira orang mengaji, pegang Al-Quran, saya nak mengaji kerana Allah, of course. Tapi kena ada ilmu, idgham dia macam mana, mat dia macam mana, salah baca berdosa pula. Begitu juga dengan ilmu duniawi, kita perlu faham bahawasanya kita kena ada ilmu yang sesuai dengan berpadanan. Ramai yang gelak tu kenapa? Sama kan kita kan? Menulis separuh jalan, aku pun sama juga. Okey, baik, terus bersama dengan Tuan Khairul Hakimin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Dengar Masya ke? Allah. Aku dah kata dah, the most romantic man in the world dah muncul. Minta maaf lah Tuan, saya punya karakter, suara saya macam konsert minta maaf. Jadi orang daripada konsert terus ke Alpha punya mood ni, kena sabar dengan saya. Minta maaf ya Tuan ya. No Jadi problem. Tuan Khairul, Ya, apakah saya. yang bakal kita pelajari dalam 1 jam setengah ni? Mungkin kita boleh kongsi sedikit. Baik, insyaAllah saya akan beritahu tentang bagaimana nak susun posting, bagaimana nak menulis dengan baik, bagaimana nak membina crowd, membina orang cakap, membina kolam, membina tasik, membina laut dan sebagainya. Kemudiannya macam mana kita nak tembak jala, macam mana kita nak mendapatkan hasil daripada apa yang kita dah buat, insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik. Jadi dengan ini saya teruskan, saya pas kepada Tuan Khairul Hakimin nak share slide dan sebagainya, silakan. Jadi sebab saya tengok ramai-ramai kat sini ada yang kata, ya saya antara orang yang menulis dan saya pandang balik. Saya selalu tulis tapi saya tak share sebab tak confident. Jadi boleh bantu tak kita, apa benda yang missing part sampai kadang buntu nak tulis apa, bantu kami Tuan Khairul. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Talib. Bona pun dah keluar, ada Tuan Hazman, pandai sekali. Assalamualaikum semua, ada dalam 950 orang ni. Ya Allah, Alhamdulillah ramainya. Baik, saya boleh kongsikan apa yang kalian mahu, kalian memang duk tunggu, kalian memang duk nantikan. Antara benda-benda yang saya nak sangat kalian belajar tentang benda ini ialah bagaimana kalian sendiri akan dapat rasa, dapat feel bermain dengan social media ni boleh jadi benda baik, boleh jadi benda yang sangat memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu basic yang paling utama. Asas bermain dengan social media ni, kita daftar social media ni, kita akan mula rasa macam benda ni betul ke tak betul, benda ni bagus ke tak bagus, benda ni boleh bagi manfaat atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, kita terus buat. Fahamkan dulu, try and error, barulah kita amalkan. Maksudnya bila kita amalkan tu, kita dah mula memberi manfaat kepada orang lain. Itu benda yang basic. 3 perkara ni penting sangat-sangat. Bayangkanlah, saya mula pergi kelas pada 2013. Saya mula dapat follower 2015-2016. Maksudnya ada banyak tahun dekat situ. Dan saya dapat 100,000 follower sekitar Januari 2017. Dan semasa 2017 tu, saya dapat 100,000 follower lah. Dan waktu itu saya tak feel, dia tak ada perasaan macam panik ke apa ke, sebab kita lalui perkara tu perlahan-lahan. 6 hari bulan 1 2016, salah satu posting saya viral teruk. Dapat berpuluh ribu share, berpuluh ribu like. Kemudiannya pada bulan 2, saya buat satu resipi brownies. Saya ingat lagi mak ayah pesan, buat satu perkara ikhlas, buat satu perkara kongsilah dengan baik dan sebagainya. Dan apa yang saya buat, saya kongsikan resepi yang saya niagakan. Saya waktu tu, kita kerja kilang, gaji tak cukup. Jadi saya buat brownies dan saya jual. Apa yang saya buat ialah saya kongsikan resepi yang saya duk buat tu. Kebanyakan orang tak nak kongsi sebab takut nanti rezeki habis kan. So saya berpegang kepada ayat, ada ulama kalau saya tak salah mengatakan rezeki kita memang tak akan diambil orang. Jadi saya kongsi resepi tu, apa yang berlaku. Resepi brownies tu cecah 100,000 error. 100,000 error. 100,000 share. So 100,000 share dan ada masa 2 kotak. Dalam satu adunan tu, kalau kita buat satu adunan tu, dapatlah dua kotak. Ada masa terjual satu tak terjual. Bayangkanlah, selepas share tu, seminggu kami dapat order dalam 200 kotak. So saya kata memang betul lah. Memang sungguh rezeki kita memang tidak akan diambil orang. Kita kongsikan demi kebaikan. Kita kongsikan demi manfaat. Kita kongsikan keikhlasan kita tu supaya orang lain pun dapat juga. Kita rasa sayang pada orang lain. Orang lain tak tahu perlu guna juga benda ni. Dan Alhamdulillah dengan resipi tu Allah Ta'ala bagi keberkatan, ramainya orang guna dan ramainya orang juga dapat manfaat dan berniaga juga.
Dan benda tu saya macam feel seronok sangat benda ni. Jadi inilah yang saya nak share kepada kalian, apa benda yang kita boleh dapat dengan bermain dengan social media ni. So tarik nafas pelan-pelan. Saya akan mula share screen. Benda ni agak teknikal. Mungkin kalian baru tahu, mungkin dah pernah tahu, mungkin dah baca sebab buku Rahsia Bapa Baira Kebangsaan dah diterbitkan pada tahun 2016. Boleh tahu. So kemudiannya saya keluarkan lagi e-book yang pada waktu PKP baru-baru ni saya dan tim berikan lebih kepada 30,000 orang. E-book tersebut berharga RM187 kami bagi secara percuma sahaja PKP baru-baru ni, dan mungkin dah ramai dah lah yang membaca. Jadi saya akan terangkan sedikit bagaimana perkara itu boleh dibuat. Bukan 100,000 error Haji Muhammad Cicap ni. Saya duk terbaca komen, duk terikut yang tu. 100,000 share. Baik, saya share screen ya. Bismillah. Sekejap. Okey. Antara benda yang saya nak sangat kalian tahu apabila kalian bermain dengan social media, perkara pertama sebelum pergi pada kedai dengan pemilik ni lah. Perkara pertama kalian kena ingat, Facebook base dia adalah teks. Maksudnya kita kena memuat naik satu-satu posting dengan menulis. Maksudnya dari segi gambar, stiker, ikon, smiley, video dan sebagainya, itu adalah aksesori. Itu kena letak mindset dalam kepala. Maksudnya kalian ni kalau sekiranya kalian nak bermain dekat Facebook, ia mesti benda yang bersifat penulisan. Tapi kalau pergi pada Instagram dia bersifat visual. Visual ni kena ada gambar, video, dan lagu dan sebagainya. Dua benda ni Mark Zuckerberg asingkan. Dia satu lagi adalah WhatsApp lah. So kenapa dia asingkan? Kerana Facebook dia nak dibangunkan dalam bentuk entertainment dan juga education. Disebut sebagai edutainment. Itu Facebook. Tapi bila pergi kepada Instagram, dia solid entertainment. Dia lain. Dia memang benda yang sangat berbeza. Ramai orang cakap, aku dah main kat Instagram, dah letak gambar, video cantik, tak ada pun orang follow. Itu basic kena ingat. Bila sebut je entertainment, kita kena ada nilai-nilai talent, nilai-nilai orang yang ada bakat. Boleh menari, menyanyi, main-main dan sebagainya. Itu dekat Instagram. Kalaulah kita tidak ada bakat, maksudnya kita ni nak bercakap tak boleh, nak menari tak boleh, menyanyi tak boleh, apa benda-benda semua tu dan sebagainya, nak mengaji pun tak boleh dan sebagainya. Kita boleh kembali ke pangkal jalan. kita saya ni kalau mula naik share, mula nak buat melawak, bertenang, tarik nafas, kita boleh terus ke Facebook. Facebook kita boleh belajar. Maksudnya benda yang bersifat penulisan ni benda yang boleh siapa saja boleh belajar. Maksudnya dia tidak perlukan bakat, dia tidak perlukan ada talent yang tinggi-tinggi. So ia mesti bersifat benda yang kita boleh ajar, boleh cerita pada orang. Itu kenapa Facebook lebih disukai. Cakaplah kat mana-mana orang cakap, sekarang TikTok nombor 1. Tak pernah lagi TikTok dapat nombor 1. Setakat hari ini Facebook kekal nombor 1, keduanya Instagram, ketiganya TikTok. TikTok dah sedang lajulah kat atas dan sebagainya. Di Malaysia sendiri pun Facebook dah mencecah dalam 20 juta, Instagram dalam 16 juta, Twitter dalam 7 juta lebih lah. Cuma kita antara negara yang sangat aktif menonton YouTube. Betul. Itu betul. Baru-baru ni masuk top 3. Kita mungkin sebab PKP dan sebagainya. Saya punya rasa lah. Kalau boleh tengok dekat socialbakers.com yang mana YouTube pada setiap hari, biasanya negara-negara lain dia spend masa untuk menonton dekat YouTube boleh jadi sampai 2 jam, ada 4 jam, ada negara 4 jam. Tapi Malaysia mengatasi semua orang lebih daripada 4 jam sehari menonton YouTube. Subhanallah. Apa dia YouTube? YouTube juga sama edutainment, cuma YouTube dalam bentuk visual. Okey, baik. So yang paling asas sekali ialah kita ni nak bermain dengan social media ni, kita kena fahamkan kita ni kedai ke kita ni owner. Kalau kita ni kedai, kita perlu settingkan semua perkara tu dekat page. Tapi kalau kita ni owner, kita settingkan dekat personal account. Itu benda yang berbeza. Kedai, maksudnya contohlah nak letak Khairul Hakimi Muhammad ni dekat page. So content dekat page tu adalah seperti kedai. Mindset kena ubah.
kalau Khairul Hakimi Muhammad dekat personal account, mindset dia adalah owner. Jadi tak ada isu pun kalau sekiranya kalian nak buat posting dekat kedai tu, nak buat iklan dan sebagainya. Pemilik pun nak buat iklan pun tak ada masalah pun. Maksudnya, tapi ia cara yang berbeza. Kan lain tu. Owner bercakap tentang kedai dengan kedai bercakap tentang produk. Kan dua benda yang berbeza. So, bila sebut pasal page, ia mesti kedai. Bila sebut sebagai personal account, ia mesti sebagai owner, pemilik. Wah, dalam gaya yang berbeza. Jadi kalian memang nak kena fahamkan benda tu. So, page yang bersifat kedai ni, dia ada iklan, dia ada promosi, ada jualan, testimoni dan sebagainya. Tapi bila pergi kepada personal account, dia mesti ada kehidupan, bermain dengan isu, dia ada perasaan dia. Dia juga boleh buat iklan, dia juga boleh buat promosi, tak ada isu pun. Cuma bila pergi kepada page, benda-benda yang bersifat personal ni, kehidupan dia, isu ni, perasaan dia kurang sikit lah. Dia memang fokus kepada apa pembangunan diri dia yang nak boleh bagi tahu pada orang. Setakat ni, semua okey ya guys? Terus guna guys. Baik. Ni dah saya nak explain tadi. Dia bina untuk peniaga, selebriti, ikon, khas untuk peniaga sahaja. Poster akan naik melalui MBS. So dekat personal profile ni saya nak tekankan kepada kalian. Personal profile ni tolonglah kita nak orang percaya kepada kita. Kita nak orang dekat dengan kita. Kita nak orang hampir dengan kita. Kita nak orang rapat dengan kita. Kita nak dapatkan follower. Namun apabila kita buat setting dekat personal account, kita tak bolehlah buat setting gambar. Contohlah nama kat sini ada Intan Sabrina. Puan Intan pergi letak gambar letak berdua dengan suami. Dia mesti gambar seorang. Dia adalah gambar dia. Kalian perasan tak? Mark Zuckerberg meletakkan gambar personal profile ni adalah gambar bersaiz pasport. Cover belakang ni, ia bukan untuk banner. Ia untuk beritahu kepada orang tentang kehidupan kita secara total. Apa yang kita suka? Kita suka travel, kita suka hiking, kita suka makan, kita suka family. So itulah gambar cover. Tapi perasan tak dia bagi temporary cover picture, temporary profile picture. Ia boleh dalam bentuk campaign. Contoh, campaign untuk meniaga boleh. Contoh ada nak buat year end sale, berapa bulan, berapa minggu dan sebagainya. Itu adalah temporary boleh. Tapi kalau sekiranya kita nak letak benda itu sebagai permanent, jangan. Sebab ia adalah owner, ia adalah pemilik. Itu kalian boleh faham So sama juga dekat bahagian tengah tu. Kita kan suka letak perunding hartanah, nombor telefon dan sebagainya yang dekat bio tu kan. Letakkan benda yang minat dulu, hobi dulu dan sebagainya, barulah tulis benda tu kat bawah. Macam saya tulis menulis, mengembara, memasak. Sebenarnya bawah tu baru saya tulis konten developer, apa tu saya letak nombor telefon. Kalian kan ingat bermain dengan social media ni, apa maksud influencer? Influencer ni bermaksud kalian sudah mempunyai sekurang-kurangnya memang sekurang-kurangnya 25,000 orang follower. Maksudnya kalau kalian dah ada 25,000 orang follower, maksudnya kalian sudah digelar sebagai influencer. So bila 25,000 orang follower, nak buat setting-setting biasa-biasa pun dah tak boleh dah. Yang ini yang saya dok explain tadilah. Bila main-main dengan Facebook, kita boleh muat naik story, kita boleh muat naikkan dalam bentuk content writing biasa. Tapi ia lain. Kalian perasan tak? Kalau kalian tengok dekat Facebook, ada seorang nama Puan Azlina Ina. Beliau menulis resepi hampir setiap hari kalau saya tak perasan. Resepi beliau sangat-sangat teliti, gambar demi gambar dan sebagainya. So kita ingat resepi dia. Itu dekat Facebook. Beliau buat dekat page dan juga personal account. Page beliau dah cecah RM1 juta dah. Untuk Instagram, kita kenal tak Khairul Aming? Perasan tak dua perbezaan menulis cara buat resepi? Kalau dekat Instagram, Khairul Aming buat dalam bentuk entertainment, macam tu kan. So bila buat dalam bentuk entertainment, orang tak ingat resepi, orang ingat video. Gitu. So kalau dekat Facebook, orang ingat resepi, orang ingat orang je tu kan, lain. So
tu saya nak beritahu pada kalian, kalau ada talent, konten dia tu dalam bentuk entertainment, dia still boleh masukkan konten. Tapi kalau dekat Facebook, konten tu tak perlu entertainment sangat, dia lebih maksudnya education tu lebih besar. Kalau orang cakap berapa persen edutainment tu, education berapa persen, 20%, berapa persen entertainment, education lebih besar percentage dia. Mungkin 60%, mungkin 70%, dia punya entertainment lebih rendah lah. Berbanding dekat Instagram, memang dia solid entertainment walaupun dalam bentuk konten. Maksudnya kita tengok konten tu, kita feel good, kita seronok. Walaupun kita tak dapat apa sangat, maksudnya kita tengok benda tu lucu, lawak dan sebagainya. What's up guys? Betul Puan Fiza. So jenis posting ada 5. Ini best. So ini dekat personal account lah. Kalau dekat personal account, kita ada kehidupan, kita ada ulasan, kita ada posting yang serius, kita ada posting iklan, kita ada posting fun-fun. So kalian kena ingat, posting kehidupan ni posting apa? Baik, ramai orang berkata, malahan Bonda Muhaya pun dia cakap, saya tak selesa nak letakkan benda-benda peribadi. Okey, tak ada masalah pun. Kalian kena ingat macam ni, ia bukanlah benda yang bersifat peribadi macam nak kena selfie dengan anak, nak beritahu suami kita siapa, suami kita sweet macam mana. Tak. Ia adalah benda yang dalam rumah yang kita nak kongsikan dalam bentuk ilmu. Sebagai contoh mudah, pagi tadi kita buat sarapan roti telur. Okey. Kita rasa macam sarapan tu mudah sangat. Kita rasa macam mudah. Okey, ini benda yang best. Ingat balik apa pun dia cakap. Kalau kita ada rasa nak beri manfaat kepada orang, benda yang sekecil-kecil perkara ni pun kita boleh beri. Jadi apa yang geram ni, aku tak nampak ni. Dah besar dah. Tak nampak lagi ke? Apa? Benda yang sekecil-kecil perkara ni pun kita boleh kongsikan kepada orang lain. Contohlah resepi roti telur tadi. Saya cakap terus terang, saya pernah kongsikan resepi Maggi telur dapat dalam share 2000 share. Saya pernah kongsikan bagaimana nak buat acar timun, dapatlah dalam 500 share. Ingat keikhlasan dulu tu, maksudnya kita bukanlah nak share tu sebab nak dapat share. Kita tahu benda yang kita share ni kemungkinan besar ada lagi ramai tak tahu. Jadi bila ada ramai lagi tak tahu tu, kita rasa macam bestnya dapat kongsi ilmu, walaupun benda-benda kecil. Contohlah bagaimana anak kita, sebagai contoh mudah, saya ada baca baru-baru ni, dia cerita bagaimana anak dia umur 7 tahun dah berjaya menghafal beberapa surah. Dia tak cerita kebanggaan anak dia hafal surah. Kita kan dah biasa, alhamdulillah anak saya Muhammad Hafiz berjaya menghafaz 2 surah ni. Saya rasa tenang dapat anak macam ni. Oh gitu. Betul. Adalah sangat baik kita kongsi ilmu. Kita tengok tak baik. Bagaimana konten yang betul tu kita boleh susun. Alhamdulillah, saya nak kongsikan bagaimana anak saya umur 7 tahun berjaya menghafalkan beberapa surah sahaja. Yang pertama, pada setiap pagi beliau akan bangun subuh dan beliau akan mula hafal. Kemudiannya yang kedua, beliau akan mula tulis apa yang beliau hafal. Yang ketiga, beliau akan datang kepada saya untuk tasmid. Kan lain tu. Blur tu lain. Kan beza tu. So bila kalian bezakan konten yang sekadar nak cerita kosong dengan konten ilmu kan lain. Itu benda yang saya nak sangat kalian tahu. Contoh, kalau kalian perasan ada ramai-ramai viral ni baru-baru ni, kalau baru dalam beberapa bulan lepas, bila ada ibu bapa tayang Rizak anak kan. Beza tak yang tayang Rizak anak tulis alhamdulillah anak saya dapat 10A dengan ibu bapa yang bercerita tentang bagaimana anak dia dapat 10A. Kan beza tu. Itu adalah ilmu untuk kita share kepada orang. Dalam masa yang sama, kita dapat orang lain share. Orang klik butang share tu. Bila klik butang share tu, follower kita naik. So macam mana kita nak bagi follower kita naik? Satu, profile kena public. Yang kedua, posting kena public juga untuk orang klik butang share. Yang ketiga, butang follow kena buka. So butang follow nak kena buka ni, pergi kepada setting, kemudiannya public post, who can follow me tu public kan. So butang follow akan terbuka. Kalian perasan tak? Kalian nak dapatkan doa apabila hari lahir dan sebagainya, tiba-tiba Puan kata apa kat sini Puan? Contohlah Puan Umi Sutera ni, hari ni hari lahir suami dia. Dia pun cakap, selamat hari lahir sayangku sekian. Sekali ada orang cakap, tak boleh WhatsApp ke? Kan lain tu. Tak pasal-pasal orang kata tak boleh WhatsApp ke?
sebenarnya kita boleh dapatkan doa. Contoh hari ini hari lahir suami saya. Beliau berumur 30 tahun pada hari ini. Alhamdulillah. Sama-sama kita doakan supaya suami saya sihat. Suami ni kan lain tu. Jadi ia memang benda yang kita nak beritahu pada orang, insyaAllah. Okey. Okey, itu yang pertama. Kehidupan. Yang kedua, ulasan. Baik. Ulasan ni, dia boleh pada isu, produk, lokasi, apa sahaja. Pergi makan, ulas. Ini benda yang saya dapat masa saya ambil kelas Al-Fateh, bisnes gaya Al-Fateh di Turki. Di London. Bisnes ni, kumpulan ini adalah kumpulan yang berasas daripada Turki, yang kemudiannya datang ke London dan buat kelas bisnes gaya Al-Fateh ni lah. Pada zaman Muhammad Al-Fateh menawan Konstantinopel, Muhammad Al-Fateh ni banyak kali cuba berlakon seperti dia orang biasa. Kemudiannya beliau pergi ke kedai demi kedai untuk tengok, sebab kebanyakan tentera-tentera Muhammad Al-Fateh menjadi peniaga selepas mereka tawan Konstantinopel. Jadi ni saya cakap terang-terang kalian. Betul, saya memang buat paid review. Saya mengaku saya buat paid review. Namun kalau kalian perasan, ada benda yang saya tak buat paid review pun. Contoh macam saya pergi ke gerai-gerai dan saya ambil gambar dan saya terus up. Benda tu adalah benda yang bagi saya wajib lah bagi semua orang. Syaratnya dia sedap, servis dia baik dan sebagainya. Kalau tak sedap, tak baik, kita terus diam dan tak payah cakap apa-apa. Ingat balik, kita boleh je tegur dia daripada kita tegur kat social media. Tapi kalau benda tu baik, sedap, servis dia bagus dan sebagainya, tolonglah. Saya merayu sangat kepada kalian. Kongsilah kepada orang lain tanpa rasa nak dibalas. Tanpa rasa macam dia nak bagi kita free ke, tanpa rasa macam dia akan belanja kita makan. Tak payah. Inilah keberkatan kita dah pergi makan, kita bantu dia pula. Saya cakap terus terang, waktu saya tak ada follower dulu, saya pergilah makan kat mana-mana pun, saya akan ambil gambar dan saya akan share. Saya akan beritahu kedai ni sedap, kedai ni tu ni. Walaupun peringkat awal tu dapat 2 share, 5 share, 10 share. 2 share tu dah boleh buat kenduri tahu zaman-zaman dulu tu. Tapi benda tu datang balik kepada kita. Manfaat tu datang balik kepada kita. Bila kita jual produk, tiba-tiba ada orang nak buat review, tiba-tiba ada orang nak share kemeriahan produk-produk kita tu. Jadi kalau kalian belilah apa sahaja pun, kalian beli dekat Shopee ke, beli kat mana-mana pun, kalian dapat benda tu dengan baik, maka kalian share lah. Letaklah dekat, wah hari ni saya berjaya beli vitamin C. Alhamdulillah saya dah konsum, saya dah makan, badan saya rasa segar dan sebagainya. Share lah. Tak perlu minta dibalas. Benda ni sangat best. Saya kaitkan balik dengan Muhammad Al-Fateh tadi tu. Itulah yang peniaga-peniaga mereka buat. Walaupun mereka menjual perkara yang sama, Muhammad Al-Fateh datang ke satu kedai, Muhammad Al-Fateh kata nak beli susu, keju dan juga madu. So pekedai tu cakap, aku menjualkan kepada kamu madu sahaja untuk keju dan susu. Walaupun aku ada, aku minta kamu pergilah ke kedai sebelah. Mereka juga perlu mendapatkan rezeki daripada Allah. Nampak tak benda tu? Benda tu sangat seronok. Walaupun contohlah, kita beli kain dengan orang, walaupun kita meniaga kain, tak ada isu pun untuk kita letakkan orang lain punya kredit. Kalian tengok tak selebriti-selebriti besar? Contoh kita tengok Datuk Seri Nurhalizal. Walaupun beliau ada bisnes kosmetik, bisnes kesihatan, apa saja yang orang bagi, sama ada benda tu sama atau tidak dengan produk dia, jadi kompetitor atau tidak, beliau akan okey je. Itu saya cakap terus terang. Bercerita ulasan tentang benda bagus ni sangat bagus. Ni satu lagi benda yang kita nak kena perhati juga. Contohlah, produknya bagus tapi sampai lambat. Tiba-tiba kita cakap, sampai lambat, malas lah, kena ingat balik. Sampai lambat dengan produk bagus ada dua benda berbeza. So kalau produk tu betul bagus, bab sampai lambat tu maafkan ni mendapat pahala besar. Dan kemudiannya kita pun share balik tentang kebaikan produk tu. Ya Allah ya Tuhanku, benda ni sangat besar, sangat best. Okey? Ingat benda ni. Yang ketiga, posting serius. Ya Allah ya Tuhan, serius ni kuranglah emosi. Nombor 4, nombor 5. Contoh, bagaimana untuk lansing dalam 10 minggu? Tiba. Nombor 1, minum air mengikut berat badan. Kalau berat badan 80, minum air 3 liter. Yang kedua, senaman 30 minit sehari. Yang ketiga, tidur dengan cukup. Yang keempat, macam itulah kan. Maksudnya dia tidaklah
ada emosi-emosi sangat. Yang keempat, iklan. Kita ni berapa banyak masa lah. Sedap sangat aku menggoreng. Yang keempat, iklan ada dua. Satu soft sell, satu hard sell. Okay, satu soft sell. Okay, dulu kita memahami soft sell ni macam bercerita tanpa meletakkan produk sangat. Okay, kalian kan ingat, pada tahun 2018, dah ada banyak, 2016 ke 2018, subhanallah. Mereka dah ubah. Soft sell ni adalah menjual tanpa memaksa. Hard sell adalah menjual dengan paksaan. Soft sell ni, kalau contohlah kita jual, contohlah maruko kami rangup, sedap dan sebagainya, butirannya ada di bawah. Nampak tak? Maksudnya kita tidak paksa orang. Maksudnya kita hanya tulis butiran sahaja di bawah. Tapi kalau hard sell, kita boom, kita tembak terus. Saya cakap terus terang, masa saya ambil kelas phone psikologi, kan kita pegang phone ni kan rapat kan kita kan, sangat dapat, lebih kurang 1 jengkal setengah je. Tapi tak ada lah macam ni kan, maksudnya dekat lah maksudnya. Kenapa saya masuk kelas phone psikologi? Saya nak tengok kenapa orang mudah sentap, kenapa orang mudah berasa hati, kenapa orang mudah ketawa dan sebagainya. Kenapa orang mudah beli. Jadi kalau kita kena ingat sebab kedudukan dia dekat. Jadi hard sell ni very powerful. Kalau kita gunakan ayat paksaan, dapatkan sekarang, lekas, masa dah nak habis, promosi ni sekejap je, rugi kalau tak beli. Si nampak tak? Soft sell tanpa paksa tadi kan. Hard sell adalah yang memaksa orang, memberi perintah, memberi suruhan. Itu lebih menjadi. Yang ketiga adalah show don't sell. Show don't sell ni kita tunjuk tapi tak jual. Alah, sekarang ini yang kalian sangat hebat. Konon selfie tiba-tiba ada letak botol tapuai kat tepi gitu. Korang ni memang pandai bab tu lah. Maksud kita tidaklah menjual tapi orang akan tanya, wah ada tapuai kat sebelah kan. Tu memang pandai lah tu. Yang kelima adalah fun jatuh dalam posting side, posting sampingan yang kita selfie, kita buat lawak, kita nak buktikan yang kita ni wujud seperti biasa. Maksudnya kita tidaklah fokus sikit-sikit buat tips masak kemudian jual. Tips masak tadi kita kena ada juga selfie dan sebagainya. Saya nak ingatkan kepada kalian, pada tahun 2019, yang paling disukai ataupun paling dipercayai oleh audiens seluruh dunia adalah selfie. Gitu. Ni saya dah tunjuk tadi. Okey, ini benda paling penting. Ni nampak tak? Nampak kan? Ni penting sangat benda-benda ni. Kita perlu ada posisi diri dekat social media. Sama ada kalian nak main kat Instagram ke, nak main dekat Facebook ke, nak main kat YouTube ke, kalian kena betul-betul memahami benda ni. Maksudnya kalian ada satu sisi crowd untuk dapatkan share, satu sisi side untuk maintain engagement dan satu sisi RM. Maksudnya ada 3 jenis posting yang kalian nak kena prepare. Contohlah kalian cakap, saya ni masak tak pandai, menulis tak pandai, tapi saya nak berniaga. Saya tidur saya pandai. Yang itu mintalah siapa-siapa ada kat sebelah, tampalkan sekejap, bagi sedar. Kita ni mesti ada benda yang kita tahu. Macam Tok Abah cakap, Datuk Dr. Failah Kamsal sebut, kita ni ada mungkin lebih 20 kemahiran, mungkin lebih 100 benda yang kita minat. Mesti. Jadi kalau kalian ni memang tak ada benda, saya memang tak boleh nak tolong. Tapi kita ni kalau kita tengok balik diri kita memang ada suka tu, suka ni, suka mancing, suka main bola, suka futsal, suka bersukan, suka makan, suka apa saja suka tu, kita pindahkan topik tersebut ke dalam crowd, kemudiannya kita bangunkan dalam bentuk ilmu yang saya sebut tadi tu. Suka makan dia akan jadi resepi, suka bersukan dia akan jadi kesihatan badan. Saya nampak tak? Suka kosmetik dia akan jadi teknik solekan. Suka apa lagi? Suka memancing, macam mana nak beli pancing, macam mana nak kenal pasti sungai, laut dan sebagainya. So benda-benda tu masukkan dalam bahagian crowd. Side ni adalah benda-benda lawak tadi lah, maksudnya lebih kepada selfie, pick up line, punchline dan sebagainya. Dan RM posting dua tadi. Dua posting tadi lah, maksudnya ada soft sell, ada hard sell. Jadi 3 benda ni kena buat. Kalau crowd tak ada, posting tu tidak mendapat share, follower kita tak naik. Kena ingat benda tu. So kalau kita tidak ada posting RM, kita tak dapat duit. Nampak tak? Kalau kita tak ada posting site, orang tak bagi kita engagement. Maksudnya kita tak dapat engage. So 3 benda ni kena ada. Lepas tu kalau kalian perasan, macam saya pada setiap pagi, saya tak buat ucapan.
Macam bonda juga. Tengok tak, bonda tak ada buat ucapan. Bonda terus kepada buat live pagi-pagi kan. Untuk 7am Club tu. Macam saya setiap pagi saya mesti akan bagi macam posting motivasi sikit, semangat sikit, tips dan sebagainya. Supaya kita terus dapat share. So bila kita terus dapat share ni, kalau ingat dalam buku Profesor Chan, Blue Ocean Strategy, Profesor Chan cakap, kalau kita nak dapatkan sejumlah hidupan laut, kita mesti beri umpan. Beri umpan. Kita nak mancing, kita mesti beri umpan. Kita bukan sekadar letak joran saja. Kalau kita tidak letak umpan, kita tak akan dapat hasilnya. Jadi apa yang kita nak kena buat ialah kita meletakkan umpan. So umpan ni kita memang tabur je. Atas kapal ni, bayangkanlah kita duk tabur umpan ni, tabur supaya semua hidupan laut sedang berkumpul kat kita punya kapal. Itulah yang saya buat. Buat umpan. Maksudnya tak semestinya kalau contohlah Puan Sarimah Muhammad berniaga karipak, tapi dia punya kesukaan dia tu adalah bersukan. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya benda tu tak semestinya sama. Apa saja yang kita minat tak semestinya sama dengan benda yang kita jual. Sebab kita ni kan owner. Kena ingat balik benda tu. Sebagai owner perniagaan, kita mungkin seorang yang suka Quran, kita mesti seorang yang suka membaca, kita mesti seorang suka bersukan dan sebagainya. Jadi kongsilah perkara tu. Jadi pada waktu posting crowd lah kepada posting RM lah, dia mesti diasingkan. So benda-benda tu adalah benda-benda yang kita kena susun dah siap-siap. Saya ada 80% posting saya adalah posting yang saya rancang. 20% sahaja posting yang saya up secara terus. Maksud saya rancang tu ialah saya dah prepare siap-siap. Pagi nak buat apa, tengah hari nak buat posting apa, petang nak buat posting apa. Saya ada lagi 200 posting belum up. Saya ada lebih 40 resepi yang saya masih belum up. Orang tak tahu pun benda bila saya masak, bila saya up. Orang tak tahu pun. Saya masak hari ni, mungkin saya up lagi 3 hari. Okey je, siapa yang tahu? Ya, Allah tahulah kan. Jadi apa yang saya nak beritahu pada kalian adalah benda ni benda yang kita boleh rancang. Senang tak? Senang kan? Baik. Ini saya kena kecilkan sedikit. Baik. Asas konten ni ada 4. Macam mana kita nak buat posting? Percentage untuk setiap posting, 20% pun boleh je, tak ada masalah pun. Baik, asas konten ni ada 4 perkara. Maksudnya kita punya struktur menulis tu lah kan. Macam mana kita nak menulis? Tuan, saya tak pandai menulis. Tuan, saya tak kreatif. Tuan, itu macam-macam lah yang saya duk dengar. Kami ni diajar oleh mak ayah, mak abah yang tak boleh bercakap buruk pasal diri kita. Maksudnya kami tak boleh cakap macam kita tak boleh. Kita tak boleh cakap kita tak kreatif. Kita tak boleh cakap macam-macam, tak boleh lah. Memang mak saya melaju je dengan senduk kayu dia tu. Kita kena cakap kita boleh buat. Kita kena cakap kita kreatif. Kita kena cakap kita boleh fikir. Mak saya, ayah fikir ke? Macam tu lah. Mak saya memang sangat garang. Mak saya paling garang yang pernah saya jumpa dalam hidup saya adalah mak saya lah. Ya Tuhan. Yang kedua adalah mak mentua. Jadi, nak bercerita pasal kat kalian ni, bila sebut pasal asas konten ni, basic asas konten ni ialah kita kena ada 4 perkara. Letak dalam kepala, tolonglah bermain dengan social media, pendapat kita tak penting. Itu kena ingat, pendapat kita tak penting. Perasan tak? Bonda sendiri pun bila bercakap ni ada base. Macam Bonda sebut tadi, ada daripada doktor apa tadi? Dr. David Hawkins. Kalau dengar Bonda live, Bonda mesti akan sebut fakta. Sedap. Maksudnya benda tu benda yang kita boleh ikuti. Bonda akan cerita pasal sirah Nabi, cerita pasal Nabi tu, cerita pasal watak ni. Benda tu adalah fakta. Kita ni selalu kita terlupa tentang fakta. Contohlah kan, sedap betul makan tengah hari tadi kan? Alhamdulillah. Saya cukup marah kalau posting macam tu. Sedap betul makan tengah hari tadi. Makan apa? Dekat mana? Kan fakta tak kuat. Jadi bila fakta tak kuat, kita memang tertanya-tanyalah apa benda tu. Apa benda yang kita nak faham tu kan. Jadi kalian kena ingat. Tak ada suara? Janganlah tak ada suara. Ya ke? Khairul lah, kena dekatkan mic tu dekat mulut, saya rasa baru kuat sikit. Okey, baik. Kena angkat sikit. Macam ni jelas. Okey, baik. Sebab kadang yang saya tengah tunggu punchline lucu tu kadang nak tergelak tu. Tengah 2 kali. Jadi bila dia dekat macam tu okey. Saya sedang menonton dengan khusyuknya. Silakan ya, teruskan. Baik. Okey.
kena ingat dalam kepala. Jadi benda yang bersifat fakta ni wajib kena ada. Walaupun benda tu kecil-kecil. Contoh, kalau nak buat posting sale kan, contoh macam nak jual apa? Nak jual kerepek. Alhamdulillah kerepek saya ni dah 1000 balang dah pun. Betul tu fakta tu. Tapi ada perasan tak ada benda lagi tertinggal? Kerepek apa? So benda tu kena beritahu. Fakta ni wajib kena ada dan tolonglah elakkanlah memberi pandangan tanpa fakta. Elakkanlah memberi apa-apa pun posting tanpa ada benda betul. Fakta ni bukanlah perkara sampai nak kena cari kat Wikipedia. Bukan nak kena cari kat Google. Tak. Fakta ni adalah perkara betul je. Hari ni makan apa? Kat mana? Kena sebutlah. Janganlah pula, Alhamdulillah pagi ni saya dah sarapan. Anda semua dah sarapan? Aku geram je. Beritahulah. Hari ni Alhamdulillah isteri saya sediakan roti dengan peanut butter. Kan benda tu kan fakta. Benda betul lah. Jangan tertinggal benda-benda tu. Yang kedua ni, memvisualkan fakta tu dengan emosi yang sesuai. Contoh tadi saya sebut pasal roti dengan peanut butter. Kita pun sebutlah sedapnya, kalau dapat sekeping lagi kan best. Macam tu. Kita memasukkan emosi tu dengan visual. Saya bagi ayat mudah. Alhamdulillah seronoknya ayah balik haji. Alhamdulillah seronoknya ayah balik haji. Kita masih tak boleh bayang tahu apa benda tu. Macam mana dia seronok ayah dia balik haji. Lebih lagi. Tapi kalau kita letakkan emosi tu dengan visual. Contoh, Alhamdulillah seronoknya ayah balik haji. Kami berpelukan dekat airport tadi. Si nampak tak? Maksudnya kita terus nampak, betul lah seronoknya 40 hari berpisah dengan ayah. Si nampak tak? Benda-benda ni memang benda yang kita nak kena masukkan. Emosi ni sangat penting dan tolonglah visualkan. Macam mana nak belajar tentang memvisualkan emosi? Kalau memang kena membaca. Baca buku apa? Okey, ni saya sangat banyak buku-buku novel Indonesia. Buku Buya Hamka memang saya sangat suka. Ada banyak lagi lah, ada Oki Madasari, ada Wiwit Prasetyo, ada sangat ramai, ada Herata dan sebagainya. So membaca buku novel bersifat kemasyarakatan ni adalah sangat-sangat bagus dari segi nak membangunkan emosi dalam posting. Yang ketiga, bahasa. Bahasa ni hanya tinggal nak tulis dengan ejaan yang betul sahaja. Sungguh untuk betul sahaja. Maksudnya tidaklah kita macam nak tulis dengan bahasa apa-apa pun tak ada masalah. Sebabnya Facebook dah bangunkan lebih daripada 240 bahasa. Jadi kita boleh tulis dengan apa sahaja bahasa pun. Cuma dekat Malaysia kita buat case study 82% nak bahasa Melayu. Posting tu dalam bahasa Melayu. Jadi kalian memang nak kena tulis dengan ejaan yang betul lah. Walaupun benda tu lucu-lucu lawak-lawak dan sebagainya, elakkanlah menulis singkatan. Sayang lagi. Satu lagi, ia ada kaitan dengan algoritma. Facebook, bila dia dah boleh detect word by word sekarang ni, kalau dia tidak faham, dia akan rendahkan reach. Tu sayang lah kat situ. So, bila rendahkan reach, dah lah kita follower tak ramai, friend pun tak ramai. Jadi kita tak perlu, kita tulis pula dengan ejaan tak betul, Facebook tak faham, lagi habis. Rosak terus. So, nampak? Impact positif. Okey. Impact positif ni ada 3. Kalian kena ingat ada 3. Apabila orang baca ataupun apabila orang tonton kita, orang terus faham. Itu yang pertama. Maksudnya contohlah kita nak tulis tentang kisah Nabi Yusuf, apa benda yang Nabi Yusuf lalui, pertemuan dengan adik-beradik dan sebagainya, dia mesti ada benda yang kita boleh faham. Alhamdulillah, itu impact positif yang pertama. Yang kedua, apabila orang baca, orang buat terus. Maksudnya macam resepi tadilah. Bila orang tengok je kita buat resepi, orang boleh buat terus benda tu. Nampaklah impact positif tu kita bagi. Yang ketiga, ni untuk orang menjual lah. Apabila orang baca, orang beli terus. Maksudnya kita pandai buat hard sell, soft sell kita memang sangat tersusun dan sebagainya. Dan kita terus dapat apa benda lah, dapat jualan lah, terus dapat jualan. So 3 benda ni salah satulah. Terus satu. Ejaan penuh, sebenarnya tak ada ejaan penuh. Dia memang ejaan betul. Gitu. Baik. Ini nak kena lemak ni kecil sikit lah. Habislah kena kecam. Jangan kecam guys. Baik, main dengan sosial media ni kenalah ada matlamat. Kalau kita tidak ada matlamat, kita rugi besar. Apabila kita letakkan matlamat, kita terus dapat tahu benda tu akan memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang nak kena ingat sangat-sangat. So posting kita ni kena ada objektif lah, kita kena ada
adalah to educate. Kita nak educate orang. Maksudnya posting tu untuk educate orang. So posting yang educate ni biasanya jatuh dalam posting serius. Dia bersifat numbering, kita beritahu step by step, langkah demi langkah dan sebagainya. Posting to educate tu. So posting educate ni guys, resepi boleh, DIY boleh, macam mana teknik nak tanam halia boleh, macam mana nak kekal sihat. Ada 5 jenis senaman pagi yang boleh dibuat. Sebelum tidur doa apa, bagaimana nak menunaikan solat duha, apa dia, bagaimana sekiranya nak membersihkan rumah, apa perkara yang perlu dibuat, nak masuk rumah ayat Quran apa. Saya nampak tak benda tu mesti mesti ada matlamat lah. Maksudnya educate to educate ni dia mesti how to, dia mesti step by step, langkah demi langkah dan sebagainya. Okay. Yang kedua to inform. To inform ni dia lebih kurang to educate, tetapi dia lebih ringkas. Dia jatuh dalam ulasan. Dia lebih kepada benda yang kita sekadar nak beritahu saja. Contoh kita macam makan benda tu sedap, kita nak inform benda tu sedap. Macam itulah kita pergi bercuti, kita nak beritahu lokasi dia bagus dan sebagainya. Itu jatuh dalam to inform. Yang ketiga to inspire. To inspire ni best. To inspire ni adalah kisah kejayaan. Kisah kejayaan anak, kisah kejayaan mak ayah kita, kisah kejayaan orang paling dekat dengan kita, kisah kejayaan dalam Quran, kisah kejayaan orang luar yang kita baca, banyak kisah-kisah kejayaan yang kita dapat buat, dan tak semestinya kisah itu adalah kisah kita. Jadi kita terus dapat menulis kisah kejayaan dalam bentuk storytelling, dan kita akan dapat memberi orang faham bagaimana orang tu boleh berjaya. Contohlah, saya pernah tulis tentang Tan Sri Samsudin, pengasas Sapura. Saya cerita 10 perkara yang Tan Sri buat. Beliau menjaga ibunya sendiri, sangat menyantuni isterinya sendiri, sangat menyantuni anaknya sendiri, mementingkan keluarga, ada zakat, sedekah dan sebagainya. So itu jatuh dalam kisah kejayaan, boleh sahaja. Okay. So yang keempat tu entertain, jatuh pada selfie, nak wifi, nak jenaka, punchline dan sebagainya. Dan yang kelima untuk convert kepada duit. Maksudnya kita nak buat soft sell dah. Sekarang ada calculator tak? Nak tanya soalan ni. Masing-masing ada calculator tak? Dah habis dekat dah ni. Video tak ada. Saya rasa line you all lah yang problem. Saya okey je ni. Belum Tuan Haze lagi. Ni baru Khairul Hakimin. Gitu. Tiba-tiba marah. Baik. Saya nak beritahu pada kalian. Kalau kita buat calculation. Ada calculator kan? Kalau kita buat calculation. Contohlah kita dah bahagikan 3 kepada 3 tadi lah kan. 3 tadi tu. Contohlah kita buat satu posting satu hari. 3 posting. Contohlah 3 posting sehari. Betul kan? 3 posting sehari. So 3 posting sehari ni kita kalikan dengan 365 hari setahun. Berapa kita dapat? 1095 posting kan? Betul tak? Ke salah? Sekejap. Saya ni main congak je. Kita kira 365 kali 3. Betul. Alhamdulillah. 1095 posting setahun. Nampak 1095 posting setahun. So 1095 ni bagi balik dengan 3 tadi, ada crowd, ada site, ada ada RM. So dapatlah 365 posting untuk crowd, 365 posting untuk site, 365 posting untuk RM. Nampak Nampak Okey. 365 posting untuk crowd ni bayangkanlah setiap satu posting daripada 365 posting setahun untuk crowd ni, kita dapat 100 share. Kita dapat 100 share. Jadi bila kita dapat 100 share, pada setiap 100 share tu kita dapat 100 follower. 100 kali dengan 365 kali 100 sama dengan 36,500 follower setahun. Subhanallah. Matematik memang tak menipu. Itu adalah benda yang saya nak terapkan kepada kalian. Maksudnya kalau kita buat dengan betul ni,
kita buat posting dengan betul, kita susun posting tu dengan betul, kita boleh dapat banyaknya share, kita akan dapat berapa banyaknya follower. Itu yang pertama. Contohlah kita pergi kepada posting RM pula tadi, betul kan? 1095 bahagi 3. 3 tu adalah crowd RM dan juga RM dan juga site, dan yang crowd tadi kita dah kira 365 kali dengan 100 follower naik setiap satu posting, dapat 36,500 posting setahun. Nampak tak? Bayangkanlah juga 365 posting untuk RM ni, setiap satu posting RM yang kita buat tu, kita dapat RM5,000. Cuba kira 365 kali RM5,000. Kalian akan dapat jualan setahun RM 1.825 juta. Setahun. Sama je guys, macam kita solat 5 waktu sehari, kita tak pernah tahu, kita tak pernah kira berapa kali kita solat dan sebagainya. So benda-benda tu adalah keikhlasan kita bila kita nak buat. Ni masuk roh ustaz dah pula. Jadi bila kalian nak buat sesuatu perkara, buat susun dengan baik, letakkan keikhlasan dan sebagainya. Jadi kalian akan nampak benda-benda ni. Bila kita buat ni, kita tak cari pun, memanglah betul kita ada matlamat untuk posting tu untuk dapat share, untuk dapat duit dan sebagainya. Tapi kita ingat balik yang bonda duk sebut tadi tu. Maksudnya kita ada benda yang kita nak buat, nak beri manfaat kepada orang. Produk yang kita buat ni pun untuk memberi manfaat kepada orang. So kita boleh dapat hasilnya. Saya cakap terus terang dengan kalian. Ada kawan-kawan kami yang dah ada 300,000 follower, 200,000 follower, 50,000 follower. Ada kawan saya baru 30,000 follower. Jualan dia setakat Ogos itu hari dah mencecah 5 juta ringgit. Allah memang bagi. Sungguh-sungguh Allah bagi. Dan beliau ni tak pernah berhenti memberi manfaat kepada orang lain. Dah siap buat posting dekat Facebook, buat pula buku. Untuk 1,000 yang pertama bagi percuma, subhanallah. Kemudiannya dijual pula buku. Jadi memang benda-benda tu adalah benda yang kita boleh buat dan kita boleh jangka hasil dia bagaimana. Namun letaklah keikhlasan diri itu kepada Allah SWT. Kalian kena ingat, memang matematik kita buat pengiraan macam ni memang tak tahu. Saya memang orang statistik. Walaupun suka membaca, suka menulis dan sebagainya, saya degree dekat kita ambil, saya ambil decision science, banyak statistik dan sebagainya. Saya selalu gunakan apa yang saya belajar ni, itulah pergi balik pada yang pertama saya sebut tadi. Kita belajar, kita faham dan kita beramal. Bila saya belajar tentang dunia matematik ni, saya memahami setiap perkara yang Allah Ta'ala bagi tu ada nombor dia. Kenapa solat kena 5 kali? Kenapa pagi ada waktu yang nak kena bangun? Kenapa pada pertengahan 1/3 malam? Kan banyak benda-benda tu. Jadi kita nak kena buat benda-benda ni adalah benda yang kita boleh kira. Kenapa kita selalu sebut berapa banyak pahala yang kau boleh dapat untuk kau masuk syurga, kata ke dosa lagi banyak. Jadi memang kita nak kena letakkan dalam kepala kita, usaha kita tu memang kena berlebih. Macam mana kita nak kena dapatkan posting-posting yang tinggi follower, yang tinggi share. Kita kena banyak baca. Kalau bagi saya agak problem jugalah. Macam mana kalian nak menulis kalau perkataan tu tak ada dalam kepala? Macam mana kalian nak kena susun kalau tidak benda tu tidak ada dalam hati kalian? Jadi memang kena membaca, kena banyak pergi kelas, kena memang banyak menyusun segala-galanya supaya kalian dapat hasilnya dengan baik. Saya cerita benda yang terakhir kat sini. Sebenarnya jujur cakap ni, kelas ni sepatutnya 4 hari. Saya berusaha sangat-sangat untuk kita pendekkan supaya kalian mudah faham. Okay. Kalian boleh up setiap hari 1 kali posting crowd, 1 kali posting site, 2 kali posting RM. Boleh je, tak ada masalah pun. Jujurnya Mark Zuckerberg beritahu
untuk masuk dalam kategori aktif. Mereka kategorikan, software mereka kategorikan bagi orang yang sentiasa klik butang share sahaja, tidak membuat posting, jatuh dalam tak aktif. Kita mesti buat posting. Maksudnya kalau kita klik butang share, ia tak termasuk dalam posting. Posting adalah posting lah, memang kita buat posting. So dia nak 4 ke 6 posting sehari bagi setiap orang yang buat apa? Yang buat yang buat posting lah, 4 ke 6 kali sehari. So waktu di Malaysia adalah daripada 7 pagi hingga 10 malam. Dah tak ada dah macam dulu-dulu ada waktu pukul 12 tengah hari lah, 3 petang lah dan sebagainya, tak ada lah. Dia 7 pagi hingga 10 malam tu ada 15 jam tinggal nak susun sahaja. Tak ada masalah. Maksudnya kalau nak buat 10 posting boleh, nak buat 15 posting boleh. Semua boleh, tak ada masalah pun, tak ada masalah pun. So saya nak beritahu pada kalian, nak tahu contoh posting RM. Oh, saya dah beritahu dah tadi. Posting RM tu adalah posting iklan lah, soft sell ataupun hard sell. Okay. So kalian nak kena susunlah perkara-perkara ni supaya kalian dapat buat dengan baik. Kalau kalian tak buat dengan baik, kalian boleh kalian boleh nampaklah apa hasil yang kalian akan buat. Saya nak beritahu kepada kalian, apabila kalian rancang, apabila kalian susun apa nama FBK ni, sampai hati baru tanya, Khairul Hakimi Muhammad dekat personal account, dekat Telegram saya memang Telegram saya Khairul Hakimi Muhammad tu saya memang share teknik-teknik menulis konten lah dekat situ. Posting site tu, dia baru tanya pula dah. Posting site tu adalah posting sampingan, posting sampingan. Sekejap lagi kalian boleh tengok balik posting ni di page atau di personal Tuan KHM yang saya ajar tadi tu, dua-duanya boleh. Ingat balik matlamat tadi, ingat balik penyusunan ni tadi, adakah untuk kedai ataupun adakah untuk personal account. Okay, so kalian kena ingat benda ni. Satu, asas kita bermain dengan social media ni, apa benda yang kita nak. Kalau kita nak kaya sahaja, kita sayanglah. Kalau kita nak follower saja, kita sayanglah. Satu benda yang kalian kena ingat ialah benda yang kita nak kena tahu adalah benda ni tak ada limit tau. Social media ni memang tak ada limit. Maksudnya nak buat pahala tak ada limit, nak buat dosa pun tak ada limit. Jadi beringatlah bila kita dah tak ada nanti, apa benda yang kita nak tinggalkan dekat social media ni. So kalian kena ingat, kalaulah hari-hari nak iklan tak memberi apa-apa manfaat pun, sekali orang duk cakap dengan kita, dia ni memang nak buat duit sebagainya. So saya nak kena beritahu pada kalian, kalian memang nak kena tanamkan niat dengan betul bermain dengan social media ni untuk mendapatkan manfaat, untuk memberi manfaat kepada orang lain. So itulah benda yang kalian akan dapat. Macam contoh saya cakap terus terang ni, antara benda yang saya banyak kali belajar. Ramai orang persoalkan kenapalah dia ni tak berhenti pergi belajar. Saya memahami metafor yang bapa saya sendiri bagi. Beliau cakap, perasan tak kalau kita nak pergi ke satu destinasi, naik basikal, kita akan mengayuh basikal tu sampai kaki kita lenguh. Maksudnya kita buat proses yang sama. Kan mengayuh basikal tu kan kita kayuh kan. Kaki kita duk pusing tu kan adalah benda yang sama kita buat. Kaki kita boleh keluarkan api kan, jadi exhaust dan sebagainya, tak ada. Kita kayuh je lah. Kalau 30 km kita kayuh tu kan adalah proses sama, tapi kita sampai pada destinasi. Itulah benda yang kita buat. Maksudnya kena belajar, memberi, insya-Allah kita sampai. Maksudnya kita akan dapat hasilnya. So benda metafor ni sangat besar dalam hidup saya. Maksudnya kena letakkan dalam diri, kekayaan memang boleh dapat, kemasyhuran memang boleh dapat, keberkatan tu nak kena cari. Sungguh saya nak kena cakap benda-benda ni. Saya ada 270,000 follower. Buat masa ni saya dah tak ada rasa dah. Macam dulu memang saya mengaku adalah macam perasaan, wah aku dah dapat follower yang besar, akulah hebat, aku tak ada dah. Sekarang tak ada dah. Saya berserah daripada Allah Taala. Sekarang tak ada. Kalau terjadi apa-apa dekat Facebook, terjadi apa-apa pun, sekurang-kurangnya saya banyak buat posting yang betul. Sekurang-kurangnya saya berusaha sangat supaya apa sahaja yang saya up tu adalah pesanan untuk diri saya juga. Semoga-moga apa yang kita kongsikan tu mendapat manfaat kepada orang lain juga. Itu benda sangat yang saya terapkan pada diri saya sendiri juga. Jadi perkongsian saya sampai ke sini dulu. Jangan risau, insya-Allah saya sentiasa akan update dekat grup Telegram. Kalau sekiranya kalian nak dapatkan kelas konten digital, semua ada dekat wall saya lah. Kalian boleh tengoklah dekat situ. Ada banyak bab, ada 8 bab, ada 10 bab dan sebagainya, kalian boleh tengok. Jadi terima kasih banyak semua dekat
semua yang sedang live sekarang ni dekat Marketing Mastery, Inspirasi Promise, Modern Muhayya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Saya serahkan balik. Layer yang kedua ada apa, layer ketiga ada apa. Jadi setiap satu topik tu ada beribu posting yang kita boleh buat. So daripada situ saya ada KPI diri saya sendiri yang saya kena menulis setiap hari 3,000 patah perkataan. Kalian boleh jugalah letaklah 100 dulu, 50 dulu, 50 patah perkataan dan sebagainya. Saya old school sekali, kita ada tanggungjawab untuk kita menulis. So saya tak gunakan apps pun. Saya memang old school. Saya akan email pada diri Manual saya sendiri. Manual, betul. So saya email pada diri saya sendiri. Macam hari ini, hari Ahad, malam nanti saya akan emailkan dalam 20-30 posting. Dan kemudiannya saya susunlah ni untuk pagi, untuk petang, tengah hari dan sebagainya. Benda tu susah. Saya cakap terus terang, benda tu susah. Dia sama je macam susahnya kita nak bangun tahajud, kan susah kan, tapi kita dapat manfaat dia. Saya selalu fikirkan benda tu. Banyak benda yang susah kita nak dapat, tapi kita dapat benda besar. Jadi saya tak anggap pun benda ni benda yang susah dah sekarang. Dua peringkat awal dulu macam susahnya nak kena buat, sekarang tak dah. Saya dah ada KPI dan saya sentiasa buat. Jadi bila saya sentiasa buat, benda tu saya jadikan benda tu rutin je seperti biasa. Macam kita solat lah, waktu solat kita solat, waktu masuk Zuhur kita masuk Zuhur, macam tu, benda-benda macam tu. Jadi nak kata saya terus tulis tu jarang-jarang kali berlaku. Memang benda yang saya dah memang rancang siap-siap. Jadi saya dah tahu dah, minggu ni memang saya nak fokus pasal banyaknya kisah kejayaan. Minggu ni banyak cerita pasal motivasi dan sebagainya. Minggu depan akan banyak pada resepi. Itu semua saya dah susun dah. Macam itulah insya-Allah Tuan Talib. Masya-Allah. Jadi kena rancang Jangan duduk pagi bangun subuh kau nak termenung, tengangan, nak menulis apa tu kadang-kadang tak sampai-sampai wahyu tu. Jadi kena rancang biar ada kesinambungan je lah InsyaAllah saya faham benda ni tak boleh dah belajar satu hari semua kita dapat kan. At least ini sebagai mukadimah, ini asas je kita dapat belajar sesuatu. Dan kami nak ucapkan juta terima kasih lah pada Tuan Khairul Hakimin kerana meluangkan waktu dan sebagainya. Tuan Khairul, boleh tak kita tahu Tuan Khairul selalu aktif di Telegram? Di wall mungkin boleh lah kongsi Telegramnya apa? Oh ya ke, baik. Telegram saya sama je, Khairul Hakimi Muhammad. Kemudiannya saya juga ada di Khairul Hakimi Muhammad, Telegram tu dah dalam 30,000 ada kat situ. Baik. Personal account Facebook saya ada dalam sekitar 270,000. Personal account Khairul Hakimi Muhammad juga. Dekat Telegram pun Khairul Hakimi Muhammad juga. Boleh tengok kat situ lah, insyaAllah. Okay. Last. Katalah setengah orang tu dia menulis tu kurang sikit, tapi dia pandai bercakap. Kalau bab bercakap, bukan main laju. Ni Tuan Talib ni. Itu untuk saya lah kan. Tapi saya tahu ramai kawan saya ni nak menulis dia kat termenung. Tapi dia kalau cakap pumpam boleh je. Itu sesuai tak kalau kat Facebook ke dekat IG? Mana sesuai? Dekat IG. Bila banyak bercakap dekat IG sungguh. Oh, dekat IG kalau video. Terbaik. Jadi saya dah tulis nota nanti, saya tahu kat mana tempat saya. Jadi tempat saya biarlah di IG ya. Betul. Mungkin kita tak sesuai kat semua tempat kan. Ada orang sesuai dekat IG, ada orang sesuai dekat Facebook, betul tak? Betul. Kak Khairul. Betul. Allah beri kekuatan, ikutlah tempat masing-masing. Betul. Ramai ni antara saya ni, ramai yang dia pandai buat video. Jadi biarlah dekat video. Yang rasanya nak menulis tu kan agak sekat-sekat kau cakap je lah. Jadi datang bercakap ni kita ada next ni Tuan Khairul. Dia ni kalau bercakap saya pernah tengok dia dalam satu sesi di atas satu pentas, dia ada buat satu sharing. Saya cakap budak ni pandai betul bercakap Dia punya cerita tu membuatkan you duduk sekejap yang you nak dengar lagi dan lagi. Dia pandai menyusun penceritaan dan dia emosi tu connected tau Tuan Khairul. Jadi macam Tuan Khairul bermain dengan penulisan,
dan dia bermain dengan kata-kata. Kita nak bersama dengan beliau sekejap lagi. Dia dah standby backstage tu. Saya nampak awan-awan kat belakang Aurora semua dah nampak dekat belakang tu. Dia dah senyum manis. Jadi Tuan Khairul, terima kasih. Saya doakan semoga diberkati Allah segala ilmu ni. Halalkan ya Tuan Khairul ya? Halal. Halal. Dan slide tadi boleh ke Pakcik minta bagi pihak anak-anak adik-adik? Boleh. Oh, lega syukur. Pakcik dapat slide tu, Pakcik kita kongsi ya. Baik. Jadi terima kasih Tuan Khairul. Ada sikit demo kita jumpa lagi insya-Allah. Baik. InsyaAllah. Dan saya nak bersama dengan Tuan Hizman Huzair. Tapi sebelum tu kita nak maklumkan ada satu berita gembira. Setelah berfikir tiba-tiba saya mendapat ilham oleh kerana di sini kebanyakan, saya boleh kata majoriti adalah businessman. Telah pun diwujudkan satu telegram, iaitu telegram dia adalah telegram Gang Business Kerana Allah. Gang Business Kerana Allah. Nanti habis daripada live ni, anda semua dijemput masuk ke dalam grup telegram tu secara sukarela, tiada paksaan dan sebagainya. Di sana ada satu ruangan chatting untuk kita bersilaturahim. Saya sarankan kita masuk dalam telegram tu, tolong ada niat bagusnya di sini saya nak bersilaturahim. Saya suka sangat bila tengok orang yang pandai bisnes dan sebagainya, kita boleh belajar dengan orang lain. Walaupun seorang kakak yang jual goreng pisang, saya faham ada setengah orang yang jual goreng pisang, dia ada ilmu yang pelbagai yang tak mungkin kita tahu sebenarnya. Dan saya nak mengajak anda semua, kalau sudi, Gang Business Kerana Allah Ta'ala ini akan kita wujudkan. Telah pun ada telegram group tu, saya baru minta tadi Alif untuk membantu saya buatkan group ni. Produk anda ni timbang kilo, bagi tahu pilihan customer, tapi janganlah ambil produk-produk yang membahayakan ya. Nanti kita bagi tahu anda link mana yang diteruskan. Dan seorang hamba Allah ni telah saya katakan dia sangat pandai dan saya pernah terlepas kata mudah-mudahan dia jadi pendakwah. Subhanallah, hari ini saya rasa Allah tu maha hebat. Bagaimana Allah boleh ubah. Kalau Allah boleh putarkan bumi ni, apatah lagi hati manusia, Allah boleh putarkan sekelip mata. Dan mungkin kita nak bersama dengan Hiz ni. Sebelum tu Hiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Oh jelas, suara yang kita nantikan juga. Hari ini dah bersama Tuan Khairul dan kita bersama dengan Tuan Hiz kita. Hiz, ramai orang perasaan Hiz ni dulu rambutnya tu berwarna ini ya. Ini warna original. Dan semua tahu perjalanan Hiz dan bagaimana Hiz tiba-tiba Hiz buang semua benda. Hiz tinggalkan dunia populariti yang kita nak cari, yang benda kata dalam piramid tu. Setelah you kejar duit, you kejar pangkat, you perlukan perhatian dan populariti. Ketika you dah berada di tangga yang selesa, tiba-tiba you buang semua. What happened to you, Hiz sebenarnya? Dia bukanlah buang sebenarnya. Macam contohnya populariti tu ataupun dikenali orang masih lagi diperlukan sebab macam mana kita nak sampaikan sesuatu kalau orang tak kenal kita siapa. Itu yang saya percayalah. Jadi bila saya nak sampaikan sesuatu, saya nak sampaikan kepada seramai umat yang boleh. Supaya Islam itu tertegak. Sebab kalau saya bercakap seseorang, contohnya kalau saya buat konten seseorang bersemua tu kan ibaratnya macam saya bercakap kat dinding lah, macam pantul balik suara tu kan kena kat diri sendiri. Tapi itu pun perlu juga daripada segi dakwah diri, itu kita panggil dakwah dirilah. Dakwah dirilah. So tapi